overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Makan timun dengan nasi bersulam dengan buah kuini. Sistem teknologi, sistem fertigasi menjadi pilihan utama para petani. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Tidak lupa, salam agro pertanian. Jadi Anissa, kita nak buat apa dekat sini? Kita dalam rancangan Lensa News. Agro teknologi. Okey, sekarang ni kita berada di mana Anissa? Kita berada di Ecopark Universiti Teknologi Malaysia. Jadi apa yang menarik dan apa yang ada dalam ni? Okey, apa dia Anissa? Apa yang menarik dalam lensa agroteknologi ini? Kita akan bersama-sama dengan Wartawan Iskandar bersama dengan seorang tetamu khas yang kita akan bawakan untuk menerangkan apa projek yang telah diusahakan. Jadi, jom kita lihat. nak tahu apa tu? Let's go. Okey, terima kasih Anissa. Okey, sekarang bersama saya Iskandar, macam mana kita nak tahu apa yang ada dekat dalam tempat ni. Jadi, kita akan berjumpa dengan seseorang yang akan menceritakan iaitu apa yang ada, apa yang kita boleh tahu dan apa yang kita boleh pelajari tentang sistem yang sedang diusahakan oleh beliau ini. Jom, ikut saya. Assalamualaikum Doktor. Hai. Okey, ini adalah Dr. Alafiza. Doktor boleh ceritakan sedikit latar belakang Doktor? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alafiza Yunus daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Background saya adalah bidang Chemical Engineering, Chemical Engineering Product Design. Sebab tu saya terlibat dengan projek di tapak sini sebab saya involve dengan design baja. Design baja, ya. Okey, Ecopark UTM. Okey Doktor, kenapa Ecopark UTM? Apa sebenarnya Ecopark UTM ni dan kenapa projek Doktor ni dijalankan di sini? Boleh Doktor terangkan sedikit? Okey, Iskandar. Kenapa Ecopark? Sebab kita tubuhkan, sebenarnya Ecopark ni salah satunya tempat dalam UTM. Kita tubuhkan Ecopark ni sebagai living lab. Di mana kita jalankan eksperimen secara skala sebenar. Di mana kat sini kita buat eksperimen secara real lah. Jadi kita panggil living lab. Dalam Ecopark ni ada beberapa projek. Salah satu di sini itu sistem fertigasi. Di sebelah sana aquaponik. Di belakang sebelah sana satu lagi ada biogas, di mana kita convert food waste kepada biogas, di mana dan biogas tu kita gunakan untuk generate electricity. Dan ada satu tapak di belakang sana lagi satu lagi kita ada tapak kompos. Dan yang depan sini sikit kita ada cabin ni kita buat smart office lah untuk Ecopark. Jadi dia macam sebenarnya dia melengkapi satu kitaran. So itu secara basic tapak Ecopark ni. Okey, jadi apa yang Doktor tanam kat dalam ni? Okey, sekarang kalau tuan-tuan puan tengok kat belakang ni, sekarang tengah ada tanaman. Kita tanam pokok timun Jepun. Sebab saya tengah run projek grant saya untuk testing sistem automation automatic fertilizer system untuk fertigasi. Sekarang kita tanam timun lah. Tapi sebelum ni saya ada tanam tomato cherry dan juga timun biasa. Ini first time kita tanam timun Jepun. Okey, jadi boleh kita lihat ke dalam Doktor? Okey, boleh. Jom. Okey, jom kita tengok. Jom. Kita dah sampai dekat dalam. Okey Doktor.
Boleh doktor terangkan serba sedikit tentang tanaman yang doktor buat sekarang ni? Okey, sekarang ni kita tanam timun Jepun. Kalau boleh tengok hasil dia sangat memuaskan lah. Timun Jepun ni kualiti dia sekarang harga pasaran dia macam lebih tinggi daripada timun biasa lah. So untuk timun Jepun ni kita pakai sistem fertigasi. Kalau boleh tunjukkan yang tempat ni kan. Okey, sistem fertigasi ni kita pakai sejenis tube polypipe dan kat sini kita pakai penitis lah. Nampak tak? Sistem penitis. Dan kalau boleh nampak yang dekat bawah ni, yang merah ni adalah kita panggil pressure regulator. Kenapa kita ada sistem pressure regulator ni dalam sistem fertigasi sangat penting sebab kita ada satu pump dekat belakang sana, dia nak kena pastikan air sampai ke hujung sini. Sepanjang ni ada dalam 10 pasu. Jadi pressure regulator ni penting untuk memastikan semua air dapat dibekalkan secara sama rata untuk ke semua 10 pasu tanaman saya ni. Okey. So Besar doktor boleh petik tak doktor? boleh alhamdulillah. Macam mana doktor? Tarik je terus. Tapi hati-hati sebab dia okey. Ni salah satu favourite saya doktor. Alhamdulillah. Timun Jepun kalau makan dengan sambal belacan memang sedap. Dan budu. Kalau Dan saya- budu. Oh, doktor makan dengan budu. Ya, saya dengan sambal belacan. Belacan. Okey, jadi doktor, macam mana doktor sustainkan doktor punya projek ni bagi ianya sentiasa maksudnya dapat hasil yang memuaskan? Okey, untuk sustain tanaman fertigasi ni adalah pertama dari segi manpower lah. Kita kena setiap hari kena ada orang yang datang untuk monitor tanaman, tengok dari segi siraman sama ada mencukupi atau tidak, dan segi kawalan penyakit. Itu paling penting lah nak sustain tanaman ni supaya dapat mengeluarkan hasil yang optimum sepanjang penanaman. Saya pilih timun Jepun ni sebab dari segi kualiti dia lah kan. Jadi harga dia pun lebih tinggi sikit daripada timun biasa. Dari segi pertama dah tadi saya sebut manpower, yang kedua adalah dari segi penggunaan baja. Penggunaan baja juga sangat penting untuk kita make sure kos penanaman ni kita dapat optimumkan. So supaya that's why kalau dari segi tanaman fertigasi ni saya ada sistem baja, automation system dekat belakang, nanti kita tunjuk selepas ni lah. Menarik tu doktor. Boleh kita lihat tak sistem baja tu? Okey, jom. Sistem baja dekat tapak saya ni ada dua jenis. Oh, ada dua. Ya, satu kita pakai sistem manual. Fertigasi manual di mana secara konvensional petani-petani di luar sana pakai sistem konvensional, menggunakan baja AB. Dan saya ada satu innovation dekat projek ni, saya menggunakan sistem automatic fertilizer mixing system. Itu sistem saya IoT. Ya, betul. Ada juga sistem IoT kat sini. Tak sabar saya nak lihat doktor. Okey. Jom kita pergi tengok. Jom, tapi kita tengok sistem manual dulu. Boleh sekali. Okey, jom. Kita dah sampai dekat sini, yang mana inilah tempat untuk penyimpanan baja, betul tak doktor? Ini tangki campuran baja lah. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit tentang baja secara konvensional ni. Okey, ini adalah sistem bancuhan baja bagi fertigasi, sistem fertigasi. Di sini kita gunakan sistem manual, iaitu sistem konvensional yang pakai oleh petani-petani di luar sana, di mana mereka akan menyediakan baja A dan baja B dan akan bancuh ke dalam tangki bancuhan baja. So dalam tangki bancuhan baja ni, so petani perlu memasukkan ratio yang sama, baja A dengan baja B ke dalam tangki, dan akan ukur isi, electrical conductivity, untuk mengukur tahap kepekatan baja. So ini perlu dijalankan secara manual, dan saya dapati sistem manual ni dia memerlukan manpower yang banyak, di mana petani kena memastikan air ni tak kering. Kalau kering, dia akan menyebabkan tumbuhan kita tak dapat siraman yang mencukupi dan menyebabkan tumbuhan mengalami stres disebabkan tak cukup air, dan boleh menyebabkan pokok matilah kan kalau tak cukup air. Jadi petani kena sentiasa alert. Bila air dah kering, kena manually buka injap untuk masukkan air dan masukkan baja. What happen jika cuti raya kan? Tak ada orang nak
tak ada pekerja yang buat bancahan baja akan menyebabkan air kering dan akan menyebabkan pokok boleh mati. So that's why dalam kajian saya memperkenalkan sistem automatic fertilizer mixing system. Ada satu lagi sistem kat sana, nanti saya perkenalkan, dia bersama dengan teknologi kita pakai IoT lah. Oh, menarik tu. Jom kita lihat sistem tu pula. Okey, Jom. Okey, tadi kita dah faham dan doktor dah terangkan tentang kaedah yang pertama. Seterusnya kita lihat untuk kaedah yang kedua pula, iaitu automatic fertilizer mixing system. Apa itu automatic fertilizer mixing system, doktor? Boleh doktor terangkan sedikit? Okey. Automatic fertilizer mixing system ni saya bangunkan sebab tadi kita kata petani menghadapi masalah untuk bancuh baja bila masa bercuti ataupun kekurangan pekerja. Jadi kat sini kita tak perlu, bila saya develop sistem ni, kita tak perlu risau dari segi tak cukup air kering, baja kering, bercuti kan. So itu kelebihan sistem saya. Okey, kalau tengok dekat sini, kat sini kita linkkan dengan power supply dengan IoT mixture station. So ini dia punya controller. So ini IoT system ni dia akan linkkan dengan tangki baja. So ini saya ada 5 tangki baja. Saya dah tak pakai baja AB tak pakai baja AB, tapi saya pakai baja mengikut compound di mana CN, PN, MKP, SOP dengan baja magnesium sulfate. So 5 tangki baja kita sediakan dalam pekatan dan itu adalah mixture controller. Mixture controller ni akan pump baja ni masuk ke dalam mixing tank. Ini tangki campuran. Okey, kalau kita tengok. Okey, tangki campuran ni, baja ni dia ada sensor. Ada beberapa sensor. Itu pertama kalau kita tengok dekat ini adalah level sensor. Ini low level sensor. Ini ada sensor upper level sensor. Bila air berkurang ke peringkat bawah, automatically air akan dipump masuk melalui pipe ini. So bila pump masuk, kemudian bila penuh, air baja akan automatically masuk daripada sini. So dia akan masuk dan pump ni akan digunakan untuk circulate, untuk mixing baja dalam ni. Bila dia penuh, automatik dia akan fill up lah baja mengikut campuran yang kita dah settingkan. Ini adalah sistem. Sekarang ni kita nampak air, maksudnya sekarang ni tengah siraman. Masa pukul 12.30. Okey, masa siraman dia kita macam mana sistem siraman, kita sebenarnya kita ada timer untuk siram. Siraman masih lagi kita pakai sistem timer, di mana sistem konvensional juga untuk siram mengikut masa. Okey, ini adalah sistem automatic fertilizer mixing system, di mana petani dah tak perlu risaulah bila dia kena bancuh, even waktu tengah malam ke, kalau air dah berkurangan, dia akan automatically akan masuk bancuh baja semua. Itu sistem saya lah, dan saya nak tunjuk sikit lah dari segi macam mana saya setting baja saya data. So saya akan settingkan data-data saya. Ini dari segi tangki baja saya. So tangki 1, tangki 2, tangki 3, tangki 4 dan tangki 5. So saya boleh edit lah. Saya nak masukkan berapa banyak baja mengikut keperluan tanaman. So ini adalah baja jika untuk tanam timun. Saya akan settingkan berapa banyak liter setiap kali bancuhan baja. Dan saya juga boleh buat scheduling, di mana kalau saya tanam pokok lain, saya boleh tukar keperluan baja. Jadi saya tak perlu, ini adalah salah satu kelebihan sistem automatic fertilizer mixing system, di mana kita boleh tukar baja-baja ni untuk tanaman lain-lain. Tak semestinya untuk timun. Kita kalau kita sediakan baja AB, kita dah spesifik formulasi mengikut tanaman tu. Baja A, baja B untuk timun, kita sediakan formulasi tu untuk timun saja. Bila habis tanaman timun, jika baja tu berlebihan, dia dah tak sesuai lagi digunakan untuk tanaman lain. Tapi bila kita pakai sistem macam ni, dia dalam bentuk compound dan dia senang kita untuk tukar-tukar formulasi untuk tanaman lain. Itu salah satu kelebihan sistem baja 5 tangki. Saya panggil 5 tangki. Dia bukan lagi AB lah. So ini adalah salah satu unik features kenapa sistem kami ni diintroduce. Jadi tak ada pembaziran. Bila nak tukar tanaman je, kita just formulatekan balik baja yang berapa banyak kita nak masukkan dan kita run sahaja.
Okey, kita dah diterangkan daripada sistem secara konvensional dan juga sistem berteknologi itu sendiri. Jadi memang macam-macam saya dapat doktor hari ni. Banyak ilmu baru yang saya dapat ni. Alhamdulillah. Okey doktor, soalan terakhir daripada saya doktor. Okey. Apa nasihat doktor untuk sesiapalah yang ingin menceburi bidang fertigasi ni? Okey, sebenarnya bila saya menceburi bidang fertigasi ni, saya dapati sistem fertigasi ni sangat unik lah. Bagi saya, dia boleh membantu untuk kita buat tanaman secara sistematik. Dari segi siraman, kita pakai timer untuk automatic siraman. Jadi kita tak perlu risau dari segi siraman. Dan tambahan dengan sistem automatic fertilizer mixing system ni, dia sebenarnya boleh menjimatkan masa dari segi manpower untuk buat bancuhan baja. Dia juga boleh menjimatkan baja dan boleh membantu petani dari segi orang kata farm management. Farm management dia lebih teratur dan lebih senang. Tapi walau bagaimanapun, bila kita terlibat dalam pertanian ni, still perlu ada human touch. Tak boleh kita biarkan semua sistem yang buat kan. Still manusia, human masih lagi kena datang untuk tengok. In fact, saya lupa nak beritahu, untuk sistem saya punya automatic fertilizer system ni, saya ada kamera setup. Kamera setup di sebelah sana, saya boleh pantau sebenarnya. Dalam sistem saya boleh pantau tanaman saya dari jauh. Saya akan boleh tengok tanaman saya cukup tak siraman hari ni, layu ke tak. Dan saya boleh tengok keadaan pokok. Dari situ kita boleh pantau dari jauh jugalah untuk sistem ni. Walau bagaimanapun, kita masih lagi kena datang untuk tengok dari segi penyakit tanaman kan. So itu pengalaman saya lah handle. Dan kadang-kadang petani ni dia perlukan pengalaman. Tanpa pengalaman, belum tentu lagi kita boleh berjaya tanam pokok, sesuatu pokok kan. Yang penting adalah pengalaman dan dia kena ada passion lah actually. Pertanian ni kena ada passion. Kalau orang tak ada passion, sekejap tanam boleh terbiar. Kalau tak minat tak boleh juga doktor. Betul, minat dan passion lah. Okey, jadi itulah sedikit penerangan, bukan sedikit tapi banyak yang doktor dah terangkan dekat kita pada hari ini berkenaan dengan sistem fertigasi. Jadi terima kasih doktor saya ucapkan kerana sudi meluangkan masa dan menerangkan tentang projek yang doktor telah usahakan ni. Semoga doktor terus dipermudahkan dan terus berjaya dalam projek yang doktor usahakan. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih juga kerana interview projek saya yang simple ni. Okey. Tapi doktor, timun ni saya boleh bawa balik Boleh, saya boleh bagi souvenir. Dapat percuma lagi. Awak berdua boleh saya bagi souvenir timun. Okey doktor, terima kasih. Sama-sama. Okey, jom. Okey.